Okey, Assalamualaikum semua. Selamat datang dan kita santai-santai je ya. Sebab yang ini pun Naim kata 1 jam. Tapi dia tadi baru dia mesej sampai pukul berapa pun tak apa. Asalkan semua dibuka untuk bertanya soalan dan saya bebas untuk berkongsi pengalaman dalam ni.
Okey, topik hari ini yang macam yang kita semua tahu adalah berdasarkan kata apa pengalaman saya dalam menempuh isu-isu hak cipta sepanjang saya mempertahankan karya saya. Okey. Um, Sejujurnya nak bercerita tentang hak cipta ni masa mula-mula bergelar novelis atau penulis novel, saya tak berapa ambil tahu. Yang saya tahu sebagai penulis untuk membekalkan naskah manuskrip tu kepada penerbit, saya kena sign satu kontrak. Okay. Dalam kontrak tu dinyatakan berapa royalty, berapa lama tempoh kontrak tu dan bila payment saya dibayar lah kan. Saya ingat pada saya ketika itu hak cipta tu adalah kontrak tu sendiri, okey. Tapi bila dah lama dalam bidang penulisan dan saya melihat pelbagai permasalahan yang timbul berkenaan manuskrip, berkenaan penulis kan, dia nak memperjuangkan naskah dia atau idea dia diciplak atau diambil, dicedok oleh orang lain ya. Bila mengenangkan itu tak kena kepada diri sendiri, kita tak rasa ilmu tu berguna ya. Tapi bila okay, bila kita berdepan dengan sesuatu yang bersangkut paut dengan undang-undang dan daripada situ kita belajar ya, itu sifat manusia, dia akan belajar daripada apa yang dialami dia lah kan. So macam saya selepas saya rasa karya saya yang kelima saya dituduh menciplak karya penulis baru. Okay. Dikatakan, okay, kalau kita tahu hak cipta, macam mana kita nak perjuangkan hak cipta tu, kisah dia, bila manuskrip tu kita hantar, kan, kita dah siap manuskrip penuh. Kalau tengok dekat dalam yang saya sharekan dekat skrin, okay, manuskrip penuh tu yang kita hantar kepada penerbit melalui email. Okay. Dia ada surat original, ada maklumat peribadi penulis, kan, yang ada nama, ada IC, semua tu maklumat-maklumat tu penting. Bila yang manuskrip tu dihantar, saya akan pastikan manuskrip tu dibalas, mana email tu dibalas balik kepada saya untuk dituliskan akuan penerimaan, maksudnya dia menerima manuskrip saya. Okay. Sebab kenapa saya fikir saya nak macam tu, sebab saya nak manuskrip saya tu dinilai. Dan kita sebagai penulis, saya tahu, dan setiap rumah penerbitan dia ada tata cara dia sendiri, dia ada SOP dia sendiri, dan dia ada orang-orang yang tertentu untuk menilai manuskrip. Dan tempoh masa menilai manuskrip tu tak sama setiap rumah penerbitan. Ada yang masa dia punya purata, dia punya tempoh penilaian tu daripada 2 minggu sampai ke 6 bulan. Bergantung kepada rumah penerbitan dan status penulis tu sendiri. Okey. Okay. Bagaimana saya rasa pengalaman tu mengajar saya. Okay. Saya menghantar manuskrip ke sebuah rumah penerbitan yang memang selalu terbit karya saya ya. Dan pada ketika itu saya tak tahu manuskrip apa yang diterima oleh rumah penerbitan tersebut. Okay. Sebagai orang yang dah biasa berurusan dengan rumah penerbitan tu, sebab dia ada karya saya yang dah diterbitkan, jadi proses kami yang dah biasa dengan rumah penerbitan, kita bagi tahu kita nak tulis cerita apa. Okay. Dan daripada situ dia kata, okay, Kak, you hantar manuskrip dan kami akan inilah. Dan bila saya hantar, tempoh penilaian manuskrip saya tu tak lama, 2 minggu je. Dan dibagi balik orang kata apa, surat setuju terbit ya.
dalam masa 2 minggu dan ditetapkan bila-bila nak diterbitkan. Jadi macam saya jarang nak ambil slot pesta buku, dan buku tu saya ambil slot sebulan sebelum pesta buku. Jadi untuk saya kan dapat hit pada saya sebab saya bukan penulis yang terkenal. Jadi saya lebih suka ambil waktu sebulan ataupun 2 bulan sebelum pesta buku. Jadi buku saya itu diterbitkan dan dalam masa yang sama saya pun penulis skrip dan saya buat proposal hantar ke rumah producer, dan masa tempoh dalam masa 3 bulan 4 bulan proposal tu dah diterima untuk diadaptasi, drama tu dia dah adaptasi. Dan selepas proses penulisan skrip dan sebagainya, bulan 10 tak salah saya, adaptasi tu ditayangkan di stesen TV. Dan ketika itulah bermulanya orang kata sesuatu bukan musibah, sesuatu yang memberi pengajaran yang sangat berharga pada saya. Okay. Hamba Allah ni adalah penulis baru yang dihantar manuskrip dia tu 6 bulan sebelum saya hantar manuskrip saya. Dan dia tonton drama adaptasi di TV dan dia kata that drama tu sama dengan manuskrip dia yang dah ditolak oleh rumah penerbitan tersebut. Dan drama tu masih berjalan dan dia dia hantar surat saman kepada rumah penerbitan, stesen TV dan juga saya dan sebagai penulis. Dia kata saya ciplak karya dia. Jadi daripada situ saya belajar tentang ilmu hak cipta, undang-undang hak cipta. Okay. Persoalan saya dekat situ, okay. Satu, saya bukan penulis yang baru, saya berpengalaman, itu karya saya yang kelima. Dan karya saya sudah diterbitkan, ada ISBN. Saya tak ambil pot langsung tentang my IPO. Okay. Jadi daripada situ saya belajar bagaimana satu manuskrip yang telah ditolak menyaman satu naskah novel yang sudah ada ISBN, dah sudah ada, orang kata dah ada kad pengenalan. Yang manuskrip ni tak ada kad pengenalan lagi dan dia pun tak didaftar, dia pun tak mendaftar karya dia dekat my IPO. Okey, kenapa saya menyebut my IPO kat sini? Okey, karya ISBN adalah untuk kita, okey, nombor ISBN adalah untuk kita masuk dalam pasaran lebih meluas. Kalau kita ada identiti, ISBN tu maksudnya pasport kita lah kan, masuk ke mana pun kita boleh jual buku tu. Dan kalau ada ISBN untuk dimasuk pasaran di perpustakaan di mana pun di seluruh dunia, akan mudah lah kan daripada kita tak ada ISBN, dan lebih dikenali dan dia ada satu sistem yang kita boleh pergi jauh kan, in terms of marketing lah, mempromosikan. Akan tetapi ada ISBN pun karya tu tak terlindung, melainkan kita ada my IPO. Okay, my IPO tu maksudnya kita melindungi hak cipta tu atas nama kita, hak karya tu karya kita. Dan tak ramai pada ketika itu, saya rasa tahun tu tahun 2019 tak salah, 2018 2019 tu, tak ramai lagi penulis yang mendaftar karya dia dengan my IPO. Kan kita hanya bergantung kepada ISBN dan kita rasa kita selamat terlindung daripada hak cipta, undang-undang hak cipta. Memang kita terlindung, akan tetapi cara pemantauan di Malaysia ni, dia kata pemantauan atau penguatkuasaan tu agak tak sangat berkesan kan. Dia ada banyak loophole yang kita sebagai penulis kena tahu bagaimana kita nak melindungi karya kita. Okay?
ding dong proses saman tu berterusan selama 2 tahun. Kan kes tu daripada masuk ke peringkat analisa 2 manuskrip, 2 karya, dan hingga kepada masuk mahkamah dan masuk mahkamah tinggi dan dibicarakan dan hakim keluarkan keputusan. Okey, sepanjang saya kongsi pengalaman ni adalah sepanjang tempoh orang kata perbicaraan proses keadilan tu nak ditegakkan. Okey, ada banyak ilmu baru yang saya rasa saya nak kongsi dengan kawan-kawan penulis. Okay, ilmu satu yang pertama yang saya nak kongsi adalah tata cara kita menghantar manuskrip kita kepada penerbit. Okay. Amalkan yang ini. Okay, kita hantar, dia ada 2 cara. Ada yang dia hantar melalui email dan dia hantar melalui pos. Yang pos tu dia hantar kepada diri dia sendiri. Sebabnya kita nak ada stamp chop. Stamp chop, tarikh, masa. Dan benda tu siapa yang punya. Okay, tapi sekarang dah dunia elektronik, email pun berbaloi. Okay, email pun berbaloi dengan syarat, okay, kita ada satu surat original. Surat original mengatakan karya itu karya asli kita. Ada dekat dalam email tu kita jelaskan siapa kita. Kadang-kadang semua yang menggunakan nama pena kan. Dan kalau ada nama pena, letak nama pena, dan ada juga nama betul, nama penuh. Nombor IC, alamat, handphone number, tajuk manuskrip tu, dan letak jumlah patah perkataan berapa. Manuskrip tu ada 150,000 patah perkataan ke apa ke kan. Dan pastikan dekat situ ada satu ayat yang mengatakan membenarkan untuk dinilai oleh penerbit untuk diterbitkan oleh penerbit tersebut. Dan sekiranya dalam tempoh masa yang you cakap lah kan, tempoh masa bila tu tak ada apa-apa jawapan balas daripada penerbit, penulis ada hak untuk menarik balik. Okay. Sebab yang itu, okay, kenapa saya kata yang itu penting? Sebab masa kes saya diperbicarakan, hakim menanya soalan yang ini, apa buktinya karya puan ni adalah karya asli puan? So, sebagai penulis, dia ada 2 benda yang dia boleh buktikan. Satu adalah nota penulisan dia, satu adalah dari segi dia promote dalam media sosial dia. Okay. Yang 2 tu nanti saya akan kongsikan macam mana cara untuk kita buktikan yang itu karya kita. Yang penting dalam tu tulisan tangan kita ada tarikh dan ada masa. Kadang-kadang kita menulis tu tak ada masa, tak apa. Tapi ada tulisan tangan, ada tarikh kat situ. Okay. Okay, yang itu bila hakim kata tunjukkan bukti mana yang menyatakan naskah ini karya puan. Pertama yang saya tunjukkan adalah email saya. Saya ada satu chart yang menyatakan saya hantar email saya kepada penerbit tu bila. Dan apa attachment email saya tu, apa yang saya ada dekat dalam email tu. Dan dekat dalam email tu, sebab saya guna email saya nama pena kan. Tapi dekat dalam email tu saya letak nama penuh saya mengikut IC dan juga nombor IC saya kat dalam tu. Jadi itu menunjukkan itu saya kan. Email tu dijadikan bahan bukti menyatakan saya menghantar pada tarikh sekian dan saya penerbit rumah penerbitan menghantar balik email kata diterima untuk dinilai dan setuju terima tu saya terima 2 minggu selepas manuskrip saya dihantar. Okey. Itu saya punya email. Yang orang yang menyaman ni pula dia punya email dia hantar tak lengkap. Dia hantar manuskrip dia tak ada attachment surat original mengatakan karya tu karya asli dia. Okay, maklumat dekat dalam email dia pun tak ada menyatakan yang email tu siapa pemilik email tu. Okay.
mungkin dia boleh kata alamat email tu alamat dia, tapi dekat dalam isi dalam email tu tak menunjukkan itu adalah dia, ya. Apa ni, rasmilah yang saya katakan, yang ni adalah penulisan rasmi, ya. Kena ada semua tu sebagai bukti yang katakan iaitu dia punya. Dan proses penilaian manuskrip dia diambil 6 bulan. 6 bulan. Kemudian ditolak. Maksudnya manuskrip dia ditolak, kalau ikutkan tarikh dia, manuskrip dia ditolak 2 minggu ke sebulan sebelum manuskrip saya tu diterima. Ya. Jadi dekat situ kalau dari segi undang-undang dia tengok tarikh dan masa, ya. Dan email tu salah satu bukti utama yang membawa kes tu kepada yang lebih kritikal lah, kan. Bila dah ada tu kalau dari segi hak cipta, dia akan tengok juga proses rumah penerbitan balas email balasan kepada penulis. Okay, bila yang diterima, apa yang dia balas, dan kenapa dia ditolak. Kan ada yang rumah penerbitan tu kalau ditolak, dia ada bagi tahu kenapa manuskrip tu ditolak. Adalah ditolak kerana tak sesuai untuk dia punya rumah penerbitan, atau ditolak bersyarat penulis kena betulkan manuskrip dia. So dia ada sebab kenapa manuskrip tu ditolak. Okay. Bila dah setuju, rumah penerbitan dah setuju, dia akan keluarkan satu surat setuju terbit. Okay. Dekat dalam surat setuju terbit tu, okay, dekat sini pula ada macam-macam kes yang kalau kita duduk dekat media sosial ni, kita boleh tahu ada macam-macam kes tentang royalty, tentang royalty tak berbayar, manuskrip di reject, ataupun pelbagai apa orang kata cabaran-cabaran di dunia penulisan bermula dekat sini, surat setuju terbit. Okey. Dekat situ dalam kenapa? Okey. Apa pentingnya surat setuju terbit ni dari segi undang-undang hak cipta? Okey, dekat sini sebab undang-undang hak cipta, perkataan hak cipta tu bukan bilang kepada penerbit. Okay. Kalau kita bagi sebagai penulis, kita bagi manuskrip kita kepada penerbit, kita masih hak cipta tu milik kita sebagai penulis. Yang kita bagi kepada penerbit adalah hak menerbit, hak mencetak, hak mengedar dan hak menjual. Ya, sebab tu kalau kita tengok dalam surat setuju terbit, dia akan kata tu berapa lama hak dia tu. Okay. Berapa lama tu adalah dia kata bebas kepada rumah penerbitan. Okay. Tetapi kalau ikut orang kata logik akal sekarang ni dalam dunia penulisan, jangka hayat buku tu tak lama dalam pasaran. Pastikan dia punya ideal masa tu 3 tahun pun dah cukup lama. Kalau lebih daripada 3 tahun tu, kita ada runding bicara balik dengan rumah penerbitan. Okay. Ada rumah penerbitan kalau dia kata dia nak ikat karya tu untuk 10 tahun. Contoh sebagai penulis, kalau dulu rumah penerbitan ikat sampai 10 tahun, sebabnya karya tu dicetak, ulang cetak, dan sekali cetak mungkin 5,000, mungkin 10,000 dulu. Okay, sekarang ni kalau penulis nak cetak lebih, permulaan dia akan cetak pun mungkin 2,000. Permulaan dia cetak. Itu pun dah cukup banyak sebab buku terlampau banyak dalam pasaran. Kan? Untuk dia pegang 10 tahun, dah tak ada buku. Buku tu dah orang kata dah outdated. Dah ketinggalan zaman. Okay. Walaupun karya kita ni adalah karya kreatif, fiction, novel cinta, novel apa-apalah kan, apa-apa jenis penerbitan, kecuali kalau buku yang kita tulis tu adalah buku non-fiction, buku motivasi atau buku agama. Yang itu kalau dia pegang lama boleh. Kan, sebab benda tu fakta tu, sebab dia berdasarkan fakta yang
betul kan, atau interpersonal skill yang membantu kepada kemajuan salahsiah kita sebagai manusia kan. Kita nak jadi baik, bagaimana nak jadi baik dalam sudut-sudut yang tertentu. So tapi saya bercakap ni dari segi sudut karya kreatif, fiction, terutamanya novel cinta. Okay, because kalau penulis kena tahu dan penulis dieksploitasi kerana dia kurang faham kontrak dia. Okay, setuju terbit tu, lepas tu dia ada kontrak. Kontrak dia tu kadang-kadang tak bersign. Okay, pastikan kontrak tu dia ada 2 tanda tangan. Tanda tangan penulis dan tanda tangan rumah penerbitan. Dan ada seorang saksi. Paling kurang kena ada seorang saksi. Kan, cukupkan lengkap siapa dia punya tu. Yang sign tu tanda tangan dia, nama dia, IC dia, pastikan ada tarikh. Okay. Dan ada setengah rumah penerbitan yang mempraktikkan dia akan stamp setiap agreement dia tu kan, kontrak dia tu. Dan ada setengahnya tak ada. Kan? Kalau tak ada pun boleh pergi dekat apa ni, Suruhanjaya Sumpah, dia buat satu untuk stamping, katakan yang ini yang asal, dan tak salah saya bayar RM10 je. Kan? RM20. Saya pun tak pasti kos Suruhanjaya Sumpah berapa. Tapi kalau macam tahun 2018 atau 2017, 14 macam tu, dia masih ada 10 ke RM20 untuk Suruhanjaya Sumpah punya stamping. Okey, pastikan yang itu dan pastikan royalty. Okey, cara pembayaran royalty ni pun kadang-kadang dia agak mengelirukan. Okey, kadang-kadang ada setengah rumah penerbitan kata royalty dibayar 10% daripada harga jualan dan dibayar 8 bulan selepas buku itu dijual. Kemudian dia ada satu clause pula, dia ada minimum quantity minimum untuk cover cost dia. Kalau tak capai yang itu, dia tak akan bayar royalty lagi. So, baca surat setuju terima dan baca kontrak tu betul-betul sebelum penulis tu sign kontrak. Pastikan yang itu dia ada 3 benda yang kena pastikan. Satu, dia punya hak cipta tu. Okay, lepas tu daripada royalty, kemudian tempoh masa, kemudian diskaun. Bila penulis tu sendiri ni nak beli buku dia, berapa persen diskaun? Because kadang-kadang penulis sekarang ni dia menjual karya dia sendiri. Jadi bagaimana dia nak dapat sedikit kelebihan kan? Orang kata berkongsi rezeki dengan dia jual karya dia sendiri. Yang itu pastikan yang itu semua supaya karya kita rasa seronok menulis, karya kita terlindung dan kita tahu dekat mana kita nak orang kata melindungi karya kita dan juga melindungi diri kita sebagai penulis. Okey, kemudian saya okey. Itu kalau kita hantar kepada rumah penerbitan. Okey. Dan kalau kita terbit sendiri pula, sebab sekarang ni trend suara terbit kan, ada banyak penulis yang buat suara terbit. Okey, sama ada dia cetak ataupun dia jual melalui e-books kan, dalam bentuk e-books, pastikan dia ambil ISBN atau ISBN. E itu untuk e-book, ISBN tu untuk cetak. Okay. Kalau dia nak lebih melindungi karya dia, boleh je daftarkan dia punya daftar melalui online je, MyIPO. Saya rasa kalau dia melalui online, dia punya kos dia tak sampai pun 100. Saya rasa ada baru-baru ni kawan saya penulis ni, dia buat tak sampai 50. Okay, dia tengok berapa banyak muka surat, sebab kalau cetak nak hantar tu mahal sebab dia kena ada storage kan, tapi kalau online ni tak ada. Dan pada
masa yang saya mendapat kaunseling, mendapat pembimbingan daripada MyIPO pada tahun 2018, yang kebanyakan daftar karya dia dekat MyIPO kebanyakannya adalah penulis yang berbangsa asing, bukan Bumiputra lah. Okay. Kerana mereka nak memasarkan lebih jauh karya mereka di selain di Malaysia, dia nak karya dia pergi lebih jauh. So dia ada MyIPO. Okay. Saya dah cerita tentang hantar manuskrip dan ada surat tujuh terima. Okay. Rasa semua penulis yang ada dekat dalam ni tahu iaitu basic, orang kata ilmu asas. Kalau kita jadi penulis, kita kena tahu apa yang kita perlu tahu tentang undang-undang hak cipta. Bukan kita kena tahu, kita dah tulis tu, royalty, kita mengharapkan royalty kita sampai bila berbayar, dia bayar bila, berapa persen dia bayar. Bukan, kita kena tahu lebih lagi daripada situ. Katakanlah kan, kita dah ada ISBN, karya kita tu, dan lepas tempoh habis tempoh kontrak kan, makna penerbit akan pulangkan balik hak mengedar, menerbit dan menjual semua tu kepada kita. Okay. Pastikan ada satu surat hitam putih mengatakan dia melepaskan hak menerbit, mencetak, mengedar kepada penulis balik. Dan daripada situ kita boleh menjual balik. Kita boleh mencetak, menjual, menerbit semua tu. Okey, tapi lepas tu kita kena tengok pula bila kita nak jualkan balik buku tu selepas habis tempoh kontrak dengan rumah penerbitan, maksudnya kita nak cetak sendiri, terbit sendiri pula. Kita kena ambil satu ISBN baru. Nombor ISBN baru, sebab nama tu akan diletakkan kepada nama kita sebagai pengedar buku. Kemudian cover buku kita kena tukar. Kan, kena guna cover lain sebab dia punya hak tu kepada orang lain. Walaupun kita ni adalah kata hak cipta tu kita punya, kita penulis dia kan. Jadi kita kena tukar yang tu sebab dia ada dua identiti yang berbeza. Dan bila kita jual tu, kita dah jual macam biasa je lah. Maksudnya bila dah habis kontrak, pastikan dapat surat, ataupun kalau penerbit tu tak bagi kita surat, kita bagi dia surat, suruh dia sign je kat bawah tu, makna dia melepaskan sebab dah habis waktu kontrak. Kadang-kadang ada rumah penerbitan, dia hantar kita surat kepada penulis, dia kata dia punya kontrak dia telah habis, dia nak sambung kontrak. Okay. Kita ada hak sama ada nak sambung atau nak batalkan. Maknanya kita tak nak sambungkan. Jadi kita keluarkan surat kepada dia, kata kita tak nak sambung kontrak tu dan kita nak balik hak menerbit, mencetak dan mengedar karya kita sendiri. Ada baju kau kat situ. Dan bila kita dah ada manuskrip, kita dah ada karya untuk diterbitkan, ada satu cabaran lain yang dihadapi oleh ramai penulis dekat Malaysia. Tak kisahlah kita nak menulis apa pun, bagaimana kita nak promote karya kita di media sosial. Ilmu ni saya dapat dekat bilik mahkamah tu kan. Bila saya disuruh menyediakan bukti-bukti di mana saya nak menunjukkan saya lebih dulu keluar atau promo saya punya naskah saya tu di media sosial. Jadi buku saya tu saya hantar di rumah penerbitan tahun 2018 kan. Tapi saya dah promo cerita tu dari 2015 tak salah, 2015 ke 2014 macam tu lah. Cuma saya tak siap manuskrip dia, cuma saya letakkan dia sebagai apa orang kata baca free. Satu dekat blog, kemudian dekat FB saya, dekat grup saya, semua tu kalau dekat kalau kita simpan dekat blog ke, dekat Facebook ke, dekat mana pun, yang saya amalkan hashtag nama saya
saya letakkan ataupun tajuk buku ataupun nama hero dengan heroin saya. Okay. Kenapa saya letak situ? Okay, bila kata peguam meminta saya untuk menyediakan bahan bukti, nak mengatakan karya itu adalah karya asli saya. So bila saya kena ambil saya kena search dekat Google hashtag tajuk buku, nama saya dia akan keluar bila saya letak, dan saya kena cetak semua tu. Semua yang promosi, even saya promosi saya punya entry saya dekat Facebook tu, saya hashtag tajuk buku, tapi dekat dalam tu hanya saya perkenalkan tajuk buku saya saja. Sebab saya dah ada hashtag tu, saya kata sebab saya nak stampkan situ tarikh dan masa yang ada dekat dalam setiap entry tu, sebab tak kira lah dekat blog ke, dekat Facebook, dekat IG, dia ada stamping masa dengan akaun tu siapa punya lah kan, yang itu belong kepada siapa. Tapi itu tak cukup kuat kalau kita tak ada hashtag. Jadi bila saya amalkan hashtag tu, dan itu memudahkan untuk saya menyediakan bahan bukti satu, dan susah untuk nak dipertikaikan, because hakim kata bila ada stamping, ada bukti yang saya boleh buktikan itu hasil kerja saya. Okay, satu dari segi buku nota saya walaupun bertulis tangan, itu satu mengatakan itu karya saya, dan apa yang saya buat study ke, saya buat research dekat mana saya rujuk, yang saya simpan dekat saya punya hard disk, saya hanya buka folder saja kan, folder yang kita buat kerja tu kan, apa artikel-artikel yang kita kumpulkan untuk kita menyediakan naskah tersebut tu ada dekat sana, print screen je benda tu, sebab kat situ pun dah ada daripada mana bahan tu kita ambil untuk kita jadikan bahan orang kata rujukan. Kemudian dia ada tarikh dan ada masa yang kita simpan dekat dalam hard disk tu. Jadi dekat situ pun nak membuktikan yang karya tu karya kita. Okay. Dan bila terjadi macam tu, dan hakim soal saya, dia kata okay, bagaimana puan nak menjelaskan kepada saya, atau puan nak menjawab persoalan saya, siapa yang tulis dulu, mesej dia apa, dan dia tanya saya, puan dah baca tak manuskrip yang orang yang menyaman puan tu, dan boleh puan bagi perbezaan antara manuskrip dia dengan naskah buku novel puan, dan juga drama yang puan tuliskan tu kan, adaptasi tu. Jadi sebab saya dah buat study dulu, saya boleh tahu dekat mana kelebihan dan kekurangan. Even drama dengan novel pun tak sama, although saya yang tulis sendiri, tapi lagi tak sama dengan manuskrip yang penulis ni hantar. Okay? Dan dari situ saya boleh kata yang idea asal novel saya adalah berdasarkan satu cerpen yang saya dah upload dekat dalam blog saya. So blog tu dah lama, dan dekat kalau kita ada blog, kita ada hit berapa orang yang masuk untuk baca dekat blog kita kan. Jadi dekat situ ada, dekat saya punya blog tu ada berapa ya, lebih daripada 20,000, 200,000, sorry, lebih daripada 200,000, dan kemungkinan besar dia pun ada baca kan, sebab terlampau banyak dia punya figures kat situ kan, dan saya pun tak boleh nak pastikan, dia pun tak boleh nak menjawab yang dia bukan dalam 200,000 tu. So daripada situ saya ada kelebihan yang saya kata karya itu memang karya asli saya. Dan bila hakim menyoal kepada orang yang menuduh saya ni, bagaimana puan nak membuktikan karya puan ni karya asli? Dia kata dia tak ada nak refer apa-apa, idea dia daripada dalam kepala, dia terus type. Okay. Daripada situ saya boleh tahu yang untuk kita membuktikan, kita menulis ni kadang-kadang proses menulis karya
fiction, novel ni kan. Bukan satu proses yang singkat. Kadang-kadang kita ambil masa 2 minggu untuk menulis. Kadang-kadang kita ambil masa 2 bulan, 2 tahun. Terpulang kepada penulis tu sendiri kan. Jadi dalam tempoh masa tersebut yang kita nak siapkan manuskrip tu, kita pun ada kerja hakiki yang lain. Kita juga ada gangguan-gangguan emosi, ada juga tanggungjawab yang lain yang kita kena buat. Kalau kita tak ada sesuatu yang kita nak refer balik, setiap kali kita nak sambung menulis tu, kita kena baca balik. Dan akan ambil masa yang panjang untuk kita faham balik, nak dapat mood balik untuk kita menulis. Jadi, bila kita ada satu nota dekat situ, kita boleh pastikan yang fakta tentang nama tu betul. Kadang-kadang kata ganti diri tu betul. Dan mesej yang kita nak cuba sampaikan tu betul. Fakta-fakta yang kita letak dekat dalam cerita tu adalah sahih. Termasuklah timeline dia semua. Buat kerja kau lah. Dan Belajar ni bila berapa kita minit buat je? promo dekat dalam media sosial, Dia dari tadi. contohnya dekat dalam Facebook, kita nak letak teaser kan. Kat dalam tu kadang-kadang kita letak satu rangkap ataupun kita kata untuk baca free, kita letak satu bab. Perkongsian saya, katalah dekat dalam buku manuskrip kita tu, satu bab kita tu ada 3 muka surat. Kan, 3 muka surat, pecahkan kepada 3 bahagian. Orang pun tak tahu yang dalam manuskrip asal kita tu, bab pertama tu kita pecahkan 3. Kan, kita pecahkan 3 tu supaya kita tak letak semua cerita kita tu dekat dalam media sosial. Kita pecah-pecahkan. Okay. Ada yang boleh ubahkan jadi satu video untuk menjelaskan apa orang kata idea asal dia, kat mana dia punya USP, unit selling price dia untuk cerita ni, dekat mana kekuatan cerita ni, dia nak mengetengahkan hero dia ke atau dia nak mengetengahkan heroin dia ke. So kita kreatif untuk promosikan karya yang kita nak jual kan. Okey, sebab sebagai penulis, bila ada macam-macam orang kata apa, dugaan kan, kita takut nak mempromosikan karya kita di media sosial. Okey, kita rasa takut tak selamat, kita rasa takut orang akan tiru idea kita, akan ciplak, akan cedok idea kan. Tapi kita kena yakin satu je, rezeki Allah tu turun kepada yang berhak. Kan? Even orang tu nak ambil pun plot tu, Ada ambil kat sana dalam bakul tu. Kan? Cuma Cuma saya dalam bakul. apa yang you olah tak akan sama dengan penulis Kalau lain. bakul kat luar. Okay. Akan tetapi kita balik kepada hak cipta. Okay. Dalam masa perbincangan dengan lawyer, lawyer ada kata, saya ada tanya satu soalan. Bagaimanakah seseorang tu boleh dijatuh hukum kepada ciplak kan, dia tu menciplak kita. Okay, dia kata kalau ada 0.01 persamaan pun kita boleh disabitkan kepada ciplak lah kan. Contoh dia plot tu sama. Okay. Bila dia kata plot tu sama, peguam ni kata masa kami diskusi peguam tu kata kalau plot tu sama, dengan nama dia lebih kurang sama atau dia tukar sikit ejaan ke, tapi dia punya plot tu sama. Dia balik kerja, dia terus balik rumah dia dekat mana, Boleh dia dah, naik kereta cuba apa, buka. lepas tu dia buat apa, mana semua tu sama kan. Habis Itu namanya kau ada dah handphone tu. dijatuhkan kepada ciplak. Cuma bila saya persoalkan, dia kata semua sama tu, saya persoalkan kepada sifat sesuatu genre tu. Contohnya, kalau genre romantik ni kan, dia punya sifat cerita dia kena ada hero dengan ada 2 orang, hero dengan heroin, ataupun 2 orang lah, 2 manusia yang ada yang berkasih sayang, dia ada cabaran kan. Sama ada cabaran tu, sama ada dia tu pasangan kekasih, pasangan suami isteri atau keluarga, anak beranak atau sahabat kan. Perjuangan 2 orang kan. Dan dia ada satu mesej yang dia kena melalui cabaran dan akhir sekali dia kena insaf
Kan watak antagonis tu semuanya akan kita jatuhkan kepada benda yang menginsafkan lah, kan. So itu sifat penulisan dalam genre romantik, kan. Tak kira lah apa pun, kalau macam pop, romantik pop ni, dia kena ada langau atau antagonis, orang ketiga, atau apa pun saja yang membuatkan pergolakan antara dua watak utama. Okay. Jadi katakanlah kan, yang ni dia punya sifat ni bukan dalam novel saja, dalam drama pun sama juga. Kalau drama tu dia dia dah jahat, di hujung sekali kita buat dia insaf. Insaf tu kepada apa? Insaf tu akan balikkan kepada agama, kepada moral, kan, kepada apa yang dia cuba menindakkan dari sudut moral, kan. Jadi kalau dia sebabnya, sebab kenapa saya kata macam tu, sebab saya dituduh ciplak kerana konsep penulisan tu sama. Konsep penulisan tu dia ada dua orang watak utama, dan dia ada satu langau, dia ada perkataan anak datuk, dan dia ada perkataan I love you. Saya nak tekankan kat sini, perkataan I love you, saya cinta kamu, saya apa pun, kan, dalam bahasa apa pun, selagi dia tak ada trademark, kan, kita tak hantar kepada MyIPO kata trademark itu kita punya, benda tu bebas untuk digunakan oleh sesiapa pun. Itu bukan hak cipta. Hak cipta tu maksudnya kalau you boleh justify, kan, di mana you buat sendiri, idea tu you datang, you olah, dan pengolahan you tu you sendiri yang buat. And then bila di-query atau disoalkan balik, you tahu dekat mana you nak jawabkan tu. Contohnya, katalah banyak yang menggunakan isu curang. Sebab sekarang ni ilmu tu sangat, orang kata, viral. Ramai penulis nak buat isu curang, kan. Mungkin orang ni curang disebabkan apa? Kan, ego dia. Atau yang ini curang disebabkan dia dah penat nak hidup miskin, dia nak jadi orang kaya. So dia ada sebab penyebab yang dia jadi curang tu. So dia tak boleh, kita tak boleh nak katakan curang tu adalah trademark cerita kita. Kita kena faham, itu satu je yang kena ada ilmu. Kalau kita nak menulis, kita tahu sifat dalam setiap genre itu apa dia punya sifat yang nak menentukan kita di bawah genre itu. Kemudian apa yang fakta yang kita nak ketengahkan. Bagaimana kita nak protect watak yang ada dekat dalam karya kita. Yang ini saya banyak bercerita tentang bagaimana kita nak protect apa yang kita tulis. Dan bila dah habis nanti, bagaimana kita nak protect diri kita. Yang kita nak protect diri kita tu yang saya katakan tadi tu. Bila kita nak proses untuk hantar manuskrip kepada penerbit, apa yang kita kena buat. Bila kita dah dapat surat setuju terima ataupun kontrak, apa fakta-fakta yang dekat dalam kontrak tu kita kena tahu, ambil tahu dan tanya. Jangan kontrak tu berat sebelah ke apa, kan. Tak tahu, tanya yang orang yang lebih faham ataupun penulis-penulis otak. Dia pun boleh berkongsi pengalaman dia tentang bagaimana dia berdepan dengan situasi, dah dapat surat setuju terima, apa dia nak kena buat. Kemudian dah kontrak tu, bagaimana dia nak buat. Yang itu untuk diri penulis tu sendiri, kan. Dan bila masuk media sosial, itu bukan hanya diri penulis, itu diri penulis dan juga karya penulis. Sebab kita tak tahu apa akan jadi kemudian hari. Mungkin orang ciplak karya kita, atau mungkin kita dituduh ciplak karya orang. Tapi bila kita dituduh ciplak, itu sangat sakit, sebab itu melibatkan maruah dan integriti kita sebagai penulis. Jadi bila dah melibatkan maruah dan integriti, bagaimana kita nak orang kata nak mempertahankan maruah kita sebagai penulis dan integriti kita yang kita buat ni benda yang betul, kan, ikhlas, dan kita ada mesej yang tertentu yang kita nak sampaikan. So
praktikkan, amalkan penggunaan hashtag yang saya syorkan, dan yang itu juga yang membuatkan dalam kes Saman tu kami berjaya membuktikan yang karya tu adalah karya asli saya. Okay. Kan tetapi impact daripada proses tu 2 tahun tu, saya berasa fobia. Okay, sekarang ni masih tak berapa yakin untuk saya menghantar karya saya di rumah penerbitan lain. Sebab tu saya terbit sendiri karya saya. Okay. Dan emosi saya untuk menulis sangat-sangat orang kata haywire, kan, tunggang langgang, kerana saya ada satu perasaan yang kalau aku tulis nanti kan orang kata aku ciplak karya dia. So kalau aku buat macam ni, apa akan jadi? Jadi untuk saya pulihkan kepada yang asal tu ambil masa yang lama, dan untuk proses saya tekan enter, even saya cetak sendiri pun untuk saya tekan enter pun ambil masa saya 6 bulan paling cepat, kan, paling lambat mungkin setahun 2 tahun, kan. Dan ada banyak lagi yang saya rasa yang impact yang memberi kesan kepada saya adalah dari segi saya nak promosikan karya saya. Okay. Yang itu saya rasa saya lebih yakin dan saya mengamalkannya even dekat TikTok, dekat IG, dekat Facebook, dekat saya punya blog ataupun dekat Wattpad. Saya masih menggunakan penggunaan hashtag. Sebab bila saya tulis macam tu, saya Google, search balik dekat Google, saya boleh nampak entry saya balik. Dan benda tu adalah hak saya. Dan bila orang kata, oh saya dulu yang tulis cerita ini. Dia dulu, tapi idea tu siapa yang dulu? Okay, sebab dalam hak cipta ni siapa yang dulu? Siapa yang dulu terbitkan? Dan yang belakang tu adalah followers. Yang bila belakang tu, dia kena tukar lah. Dia boleh guna tema yang sama sebab tema cinta ni sangat-sangat luas, kan. Dia boleh guna tema yang sama, watak yang lebih kurang sama, tetapi olahan dia berbeza. Mesej yang nak disampaikan oleh watak-watak tu juga berbeza. Okay. Ada satu kes yang ada kawan saya ni menghantar buku kepada saya, dan ada seorang penerbit ni hantar buku dia yang diterbitkan kepada saya, dia suruh saya bandingkan. Sebab dalam tu dia kata ada ciplak, ada unsur tak telus lah, kan, dalam penulisan. Kadang-kadang ada yang ambil mudah, kan, dia cedok dekat buku ni sikit, dia cedok dekat buku ni sikit, dia cedok dekat buku ni sikit, dia jadikan karya dia. Okay. Dia rasa apa yang dia buat tu selamat dan orang tak nampak. Tapi bagi pembaca tegar macam saya dan macam ramai lagi pembaca-pembaca tegar novel, terutamanya genre romance ni, kita boleh detect plot tu macam mana. Oh, plot ni lebih kurang sama. Lepas ni akan jadi macam ni. Kalau benda tu betul, kalau pembaca tu seorang yang dia rasa dia nak lindungi dia punya karya penulis yang dia dah baca awal, dia akan cari balik. Dan benda tu akan menjadi sesuatu ketidakpercayaan. Walaupun penulis yang ada sikap yang macam cedok sikit, kan, dia akan bawa satu image yang dia sendiri tak sedar. Ramai pembaca yang mula mempersoalkan kredibiliti dia sebagai penulis. Mungkin setahun yang pertama dia selamat, dia bebas, dia rasa orang tak boleh cam, tapi lama kelamaan pembaca akan kurang untuk mencari karya dia, sebab kita pun tahu, kan, orang mencari sesuatu yang originally, kan, adalah idea daripada ni, dan ramai pembaca nak menyokong penulis-penulis di Malaysia. Sekiranya penulis tu berusaha dengan ikhlas dan betul-betul menulis dari hati. Contoh, dan ada kenapa saya kata yang
sebagai penulis kita kena faham ilmu hak cipta, kita kena faham ilmu mengedar, menjual dan menerbitkan ni kan. Dan kemudian ilmu penulisan, genre apa yang kita nak tulis, dan kita kena tahu pasaran. Ya, 4 benda ni adalah satu asas yang mungkin penulis masa ketika 10 tahun yang lepas ke atau 5 tahun yang lepas ke kurang diambil peduli. Tapi sekarang ni penulis yang tahu branding dia, letakkan diri dia di media sosial dengan kualiti yang dia nak ketengahkan dalam media sosial, dia akan lebih ke depan. Even though walaupun ada setengah mengatakan karya dia tak berapa bagus, tetapi cara dia promosi, strategi pemasaran dia dan cara dia lindungi karya dia, membuatkan dia lebih ke depan. Okay. Cara dia adalah apa yang saya kongsikan yang tadilah kan, yang dia buat kreatif dia mempromosikan karya dia. Mungkin dia boleh gunakan lagu, boleh dia menggunakan gambar, boleh dia menggunakan kemahiran dia buat video. Okay. Satu peringatan daripada saya, bila kita menggunakan lagu, kita menggunakan gambar, pastikan semua tu pun ada hak cipta dia juga. Kita tak bagi orang ciplak karya kita, cedok kita punya ni, tapi kita ambil hasil kerja orang lain. Kita ambil hasil kerja penulis lirik, pengubah lagu, dan kita ambil kerja, kita mengeksploitasikan gambar yang jurugambar tu ambil. Jadi untuk kita tak ni cari bahan-bahan yang memang dah diklasifikasikan sebagai free, kan, bebas digunakan, bukan untuk tujuan menjual. Okay. Kena, especially yang buat cover buku, gambar-gambar tu kalau kita nak beli, nak dapat gambar yang mengena dengan cerita kita tu, apa ni orang kata, laburkan sikit duit untuk beli gambar tu. Dia ada apa orang kata, harga-harga yang tertentu. Tak salah saya ada yang 50, ada 150. Bergantung kepada gambar tu you pilih dekat mana lah. Okay. Dan kalau lagu, cuba untuk tidak menggunakan lagu dalam karya kita. Atau kalau muzik pun kita boleh cari yang percuma, kan. Kalau kadang-kadang saya pun terlepas pandang kat situ, saya gunakan saya punya video saya menggunakan muzik, tapi yang saya upload daripada YouTube, tapi bila masuk dekat Facebook tak bagi sebab dia ada hak cipta. Jadi saya punya video saya terus tak ada lagu. Tapi kat situ saya belajar satu benda yang bila saya nak memperjuangkan karya saya nak melindungi karya saya, tapi saya tak melindungi dan memperjuangkan karya orang lain. Bukan, tak melindungi dan menghormati karya orang lain. Sebab saya ambil suka-suka, saya tak letak kredit. One thing is kredit lah, lagi satu kredit kan, hashtag kredit siapa, atau boleh kan apa yang perkataan alias, kalau dia ada nama dia apa, letak situ, at least kita membantu promo orang lain juga. Kita pakai win-win situation. Ataupun kalau you nak dapatkan promosi yang lebih menyeluruh, nak mintakan ni, dapatkan kebenaran daripada orang yang punya gambar ke, siapa gambar, pemilik gambar dia yang kita gunakan, nampakkan kebenaran dia, atau lagu dia ke apa, guna dengan yelah, kita nak ambil sesuatu, kita kena minta izin dulu kan. Itu satu. Dan selain daripada itu, apa yang penulis kena tahu, pelik tu lah benda yang tengok. Selalu dia confuse macam ni. Dalam penulis selalu kalau dikata hak cipta tu, bayangkan kita ada buku kita dah dipasarkan.
Tiba-tiba buku tu daripada medium novel ditukar kepada adaptasi. Okay. Apa hak kita sebagai penulis asal untuk melepaskan karya kita tu diadaptasi? Proses dia adalah rumah penerbitan akan minta kebenaran kita dulu. Okay, membenarkan tak untuk karya ini diadaptasi oleh rumah producer ni, kan? Dia ada nama apa semua, kan? Jadi berapa bayaran yang producer tu nak bagi kepada penulis, bukan kepada rumah penerbitan, kepada penulis. Sebab biasanya kalau ikutkan logik akal, okay, bila drama tu diadaptasi, rumah penerbitan tak ada apa-apa, tak dapat apa-apa, melainkan penjualan buku tu lagi banyak. Jadi dia akan dapat daripada penjualan buku. Macam penulis asal pula, dia dapat daripada royalty, kan? Orang kata sagu hati daripada producer nak bagi sagu hati yang bagaimana. Kalau katalah producer tu bagi 5,000 contohnya, kan? 5,000 tu kepada penulis asal, bukan kepada producer, bukan kepada rumah penerbitan. Dibahagi dua antara rumah penerbitan dengan penulis. Okay. Yang itu dia akan ada satu agreement pula. Okay. Yang tadi kita ada agreement untuk menerbitkan karya kita tu kepada novel. Sekarang ni lagi satu agreement memberi kita ni, penulis ni, sebab kita hak milik, kan, hak cipta. Kita memberi kebenaran untuk rumah producer ni menggunakan novel kita tu sebagai untuk adaptasi novel. Okay. Dan ada setengah penulis tu dia pula ada satu clause yang ditulis kat situ, dia kata membenarkan tapi tidak merosakkan karya dia. Dia nak inspirasi ke ataupun dia nak ambil semua daripada novel tu, kan. Biasanya jarang dia ambil semua daripada dalam novel tu untuk diadaptasi. Dia akan ambil inspirasi saja. Ada watak-watak yang tak perlu dan dia tak ambil untuk diadaptasi. Okay. Dan berapa jumlah dia. Okay. Dan yang itu in terms of drama, in terms of filem saya tak pasti, tapi saya dengar kawan-kawan cerita daripada agreement lah, daripada kontrak tu yang menentukan berapa. Okay. Jadi berapa jumlah tu saya tak pasti, terpulang kepada rundingan penulis dengan penerbit dengan rumah produksi house, kan. So yang itu kena ada satu hitam putih, diletak hitam putih apa-apa. Jangan sampai jadi macam ada filem dah boom, masa tu baru penulis ni pula sibuk. Dia kata, saya penulis asal, filem tu dah boom, kenapa saya dapat ciput macam ni je. Sedangkan semua yang bekerjasama, yang group tu dapat bonus, dapat apa, kan. Tapi kita sebagai penulis asal tak dapat apa-apa. So itu akan berbalik-balik kepada kontrak. Kontrak kita tulis macam mana. Biar baca kontrak tu, pastikan kontrak tu tak ada berat sebelah. Dia melindungi dua-dua pihak. Kalau macam tadi ada 3, kan. Ada penulis, rumah penerbitan dan juga produksi. So ada 3. So pastikan setiap orang tu dia punya hak dia, kelebihan, apa yang kelebihan yang dia boleh dapat, apa yang dia tak boleh dapat, ada dekat dalam kontrak tu. Pastikan. Okay. Sebab kadang-kadang berdasarkan duit, sekarang kita tak nampak masa mula-mula, kan, sebab kita tak tahu hasil kerja tu macam mana. Tapi mana tahu rezeki tu datang, kan, projek tu pula akan jadi boom. Okay. Dan jadi box office. Masa itulah kita sebagai penulis asal kita tak boleh nak buat apa, sebab masa mula-mula tu kita tak lindungi hak cipta kita dan kita tak lindungi karya kita tu dengan sepenuhnya, kan. Kita mengeksploitasikan karya kita. Okay. Lagi satu, penulis kena tahu, okay, ada setengah rumah penerbitan, saya tak pasti sekarang, tapi dulu dia ada tulis itu, saya tak bagi royalty percentage berdasarkan jualan, tapi saya bagikan satu lamsam. Katalah saya bagi 5,000.
sebagai royalty untuk naskah ni. Okay, kita pun rasa, oh 5,000 tu banyak kan. Tapi kita lupa yang dalam tempoh masa 3 tahun, contoh ya, dia punya kontrak, dia ikat kontrak 3 tahun. Dalam 3 tahun tu dia boleh jual cerita tu bagus, contoh. Cerita tu bagus, dia boleh jual lebih daripada 10,000 naskah. Okay. Kalau 10,000 naskah, katalah harga buku tu RM30, 10% RM3, maksudnya royalty kepada penulis tu sebenarnya adalah RM30,000. Kalau dia ambil percentage, jual lah yang terjual kan. Tapi sekarang kita dah mula-mula ni, kita dah excited orang nak terbitkan karya kita, kita ambil yang lump sum. Kata RM5,000. Sebab kita pun tak tahu, kita tak ada pengalaman. Yang ini akan biasa terjadi kepada penulis baru yang tak biasa. Yang penulis lama pun ada juga jadi macam tu. Berhati-hati. Sebab tu saya kata tempoh masa kontrak itu sesuatu yang kena fikir, ikut logik akal. Dia tak boleh nak pegang karya tu, kata dia nak pegang karya tu 10 tahun. Sebab 10 tahun dulu dengan sekarang berbeza. Kan dia punya jangka hayat buku dalam pasaran tu berbeza. Okay. Kemudian tempoh masa royalty. Pembayaran dia bila? Pastikan dia punya dia ada klausa terma yang sangat-sangat mengelirukan adalah pembayaran 10% pembayaran royalty dibayar selepas 8 bulan novel itu terjual di pasaran. Kemudian ada lagi satu pula sambungan kat bawah tu, minimum dia kata minimum jualan buku yang melayakkan dia dapat royalty adalah katalah kat situ dia letak 1,500 naskah kan. Kalau terjual 1,500 naskah, baru orang ni dapat royalty dia, yang percentage tu, berapa banyak yang dicetak. Okay. Dan lagi satu, jadikan habit kepada penulis untuk menanyakan statement jualan buku. Ada setengah rumah penerbitan bagi setiap bulan statement penjualan buku kan. Ada yang bagi 3 bulan sekali. Itu budi bicara antara penulis dengan penerbit. Pastikan yang itu kita nak pastikan dia nak refer kepada mana penjualan buku. Royalty tu daripada mana? Daripada penjualan buku. So, pastikan bila dah ada yang dah hantar ada email, dah ada kontrak, kemudian follow up balik. Jadi kadang-kadang dia ada banyak isu royalty tak berbayar. Kenapa royalty tak berbayar? Sebab satu adalah pasaran sendirilah kan, dan promosi tak cukup. Dan lagi satu, dia punya kontrak tu sangat apa orang kata longgar, sehingga boleh ada eksploitasi kepada penulis kalau penulis tak ambil penting kepada isu tu. Ya. Okey, saya stop sekejap, saya jawab soalan dulu ya. Okey, sejahtera. Saya jawab soalan Muhammad Syukri. Assalamualaikum. Jika kontrak desain dan diisi menggunakan Google Form, adakah ia masih sah sebagai saya susah nak jawab. Okey, kalau Google Form, dekat mana signature awak? Tanda tangan kita kan. Dekat Google Form tu ada tanda tangan tak? Sebab sekarang kebanyakannya dia guna e-signature kan, tanda tangan yang dekat dalam tu. Dan pastikan dia punya sifat kontrak tu adalah dia ada isi butiran apa yang dijual akan yang dijual kan karya kita, yang kita nak dilindungi karya kita. Dekat dalam Google Form tu ada isi tak? Tapi pastikan yang kita ada tanda tangan, ada paling kurang 3 tanda tangan. Dan kalau kita buat pembelian apa pun kena ada dia ada NDA kan, dia ada agreement, ada
kita beli rumah, kita beli kereta, walaupun elektronik ke apa pun, kita kena turun untuk sign dokumen tu. Sebab itu dokumen kontrak yang melibatkan duit, jangka masa tu untuk pembayaran duit. Ya. Okay. Ya. Itulah pastikan dia punya tu, dia bila okey, kadang-kadang dia berurusan ni dia gunakan email kan, dia gunakan email, dia buat elektronik kan, buat elektronik. Ataupun kita cetak, kita sign dan kita scan balik, atau scan kan ada yang scanner tu kan, scan balik, PDF kan dia, kita hantarkan kepada melalui email. Cuma saya kurang arif kalau diterima atau tidak. Cuma apa yang saya menggunakan logik akal saya, bila kita ada email tu boleh diguna dalam mahkamah. Even WhatsApp pun boleh digunakan dalam mahkamah sebab WhatsApp masih ada tarikh dan ada masa. Selain daripada tu masih boleh, cuma itulah nak bagaimana dalam Google Form tu nak ada 3 orang punya pengisian. Nak isi nama, nak isi tanda tangan, nak isi IC number. Kita tak boleh pegang orang lain punya IC number kan. Ataupun kadang-kadang dia akan letakkan kena snap IC untuk gambar IC. Itu pun agak bahaya juga kan kalau kita nak buat macam tu. So sebaik mungkin gunakan hard copy yang ditanda tangan, kemudian snap ke, scan ke, dan hantar melalui email. Pastikan dekat situ ada perkataan yang tuliskan saya bersetuju dengan ini, dilampirkan kontrak perjanjian antara ini dengan ini, contoh kan, penulis dengan penerbit untuk naskah sekian, dan yang ini saya dah tanda tangan untuk pihak puan atau pihak tuan proses untuk memperkemaskan kontrak tersebut kan. Bila kita ada perkataan yang macam tu kan, kita ada attachment yang macam tu, dan kita rujuk balik, kita follow up balik dari email yang sama. Jangan dari email yang sama kan, kita boleh reply apa kan, dia ada rantaian kat situ. So pastikan yang itu ada. Dan bila ada yang itu, boleh print out balik apa yang anda dah sign tu, dan apa yang dah ada dua-dua signature tu, bawa email tu pergi kat Suruhanjaya Sumpah kan. Pada saya buat macam tu, saya pergi ke sana untuk saya kan sealkan balik dokumen tu, menjadikan dia sesuatu yang rasmi. Kalau kita nak pergi stamp hasil, okay, dulu stamp hasil saya rasa boleh RM20 ke macam tu. Sebab sekarang ni stamp hasil kita tak boleh pergi dekat LHDN terus, dia buat online. So saya tak pasti berapa bayaran dia dan proses dia macam mana. Okay, yang itu kena rujuk dengan stamp hasil untuk pastikan agreement tu dia ada stamping. Kalau penerbit tak nak buat, penulis dia nak buat pun tak ada masalah. Kita tanggunglah dia punya tu. Dia punya kos itu kan, kos stamp hasil tu. Sebab benda tu adalah sesuatu yang melindungi penulis tu sendiri. Penulis dan juga karya dia. Sebab penat kita dah menulis tempoh masa yang panjang, dan kita tak nak selamatkan karya kita. Okay. So yang itu salah satu benda yang penulis perlu ambil tahu. Kalau kontrak kena, ya betul apa yang Tanusha cakap tu betul. Selalunya kontrak dia perlukan tanda tangan asli. Okay. Akan tapi masih juga sebab saya berurusan dengan branding dengan kerja saya, tapi kami boleh gunakan e-signature. Akan tapi kita ada clause yang dekat dalam email tu, kita menyatakan yang ini sekian lah. So bila kita yang itu selepas dua-dua pihak dah tanda tangan, kita sealkan balik dengan stamp hasil.
Okay. Atau Ila Mak Zainal pula, salam, kalau kita menulis secara online dan update bab demi bab dari masa ke semasa, macam mana nak pastikan karya kita selamat? Okey. Saya susah nak kata kita nak sesuatu yang pasti. Kan kita yakin benda tu selamat dekat mana-mana. Sebabnya even kalau ada kes yang dari tajuk pun orang boleh ambil kata dia tulis dulu. Okay. Nasihat saya kalau kita nak masuk bab by bab tu, satu, manuskrip you dah siap kan, you untuk satu, manuskrip you dah siap. Dua, you sendiri kena pastikan manuskrip tu untuk you jual secara online atau untuk you cetak. Okay. Kalau cetak, macam mana you punya strategi you? Okay. Setiap penulis ni dia ada strategi dia untuk memperkenalkan karya dia, untuk dia jual ke, untuk dia bagi baca free ke, you sendiri decide. Tapi kalau you nak lindungi pun boleh juga. Macam sahabat saya, Rose Harisa, dia patternkan dia punya trademark kan Rose Harisa dekat dia punya blog dia. Jadi dia up dekat blog dia, dan dekat situ dia ada clause sebab dia punya nama dia memang ada TM, trademark. Nah, yang itu nak dapatkan TM tu proses dia panjang, kos dia sangat mahal lah. Bila dia dah ada yang itu, untuk dia yakin dan dia boleh ambil tindakan kepada sesiapa yang menceduk idea cerita dia dekat blog tu, dia boleh saman kan dia ada sesuatu yang orang tak boleh pertikaikan because dia dah ada TM, trademark. Sebab itu dah memang hak cipta dia lah kan. Akan tetapi even though dia ada yang trademark tu, kalau orang nak tiru, orang tiru juga kan. Cuma you kena kuatlah kat situ. Sebab possibility orang akan ambil cerita you, plot you, nama watak you, tajuk you akan sangat ni. Cuma itu terpulang kepada sesiapa yang orang yang nak menciplak tu. Sebab ada je kes karya tu dah diterbitkan, dah jadikan buku. Ada pula hamba Allah ni scan. Sekarang kan dia punya scan yang bila scan dia terus jadi huruf kan. Dia tak payah type balik. Dia letak dalam satu aplikasi baca percuma. Bukan, aplikasi lain yang e-book tu dia jual. Dia jual buku tu tanpa pengetahuan penulis dan penerbit ni. Jadi selepas setahun tak salah, ada pembaca baca, dia kata macam mana buku ni boleh ada dekat sini. Jadi daripada situ kebanyakan kita yang penulis yang real ni kan, penulis original ni, dapat tahu ada juga pembaca yang terlampau suka baca buku tu, jadi dia scan, dia jual RM5 kan. Satu buku, dia scan satu buku, dia bukan scan satu-satu, dia scan satu buku. Because dia ada sekarang ada teknologi yang boleh scan saja, dia macam pen tu kan, dia scan keluar huruf dekat dalam ni dan dia upload dekat e-book sebagai e-book dan dia jual. So itu sebab saya katakan setiap teaser atau setiap apa yang kita nak ni, letak hashtag dulu. Kat bawah tu you macam mana pun you letak sesuatu yang katakan belong pada you. Bila orang sebab apa benda tu membantu, katakanlah you letak dekat dalam tu kan, you punya. Dan ada pula orang ambil benda tu, letak dekat dalam lain. Tapi kita dah ada pembaca, orang yang membaca ni dia akan selalu pergi dekat media sosial kan. Jadi dia kata dia dah baca, dia akan jadi kita punya informer yang karya kita orang lain dah ciplak. Sebab itu yang terjadi dekat dalam industri sekarang. Okay. Pembaca yang dapat detect ada penyalahgunaan hak cipta ni lah kan. Dia ambil mudah, yang dia bukan kata apa dia terlampau suka, dia tak tahu pun kerja yang dia buat tu salah. Dia kata saya nak promote je kan. Tapi dia nak promote, dia jual, dia tak ada bagikan kepada penulis sebab
dalam kes yang saya tahu tu ada dah jual e-books lebih daripada 500 naskah. Dan dicetak ada 2 kali cetakan. Satu cetakan dia buat dalam 100. Kalau 2 cetakan dah berapa? 200 kan. Kat situ pun dah berapa yang penulis tu rugi kan. So dekat dalam situ kita kena pastikan satu, kita menulis tu untuk apa? Kalau kita menulis tu untuk suka-suka, dekat mana kita nak lindungi karya kita. Kalau kata kita nak tulis untuk pendapatan kita, bagaimana kita nak lindungi karya kita? Sebab tu dekat dalam kelas yang Kopena anjurkan, kelas yang pertama saya perkenalkan adalah niat kita. Apa tujuan kita menulis? Bila kita dah tahu tujuan kita menulis, kita boleh set kita punya mind kita boleh set kita punya harapan kita, dan kita boleh set usaha kita. Kan? Tahap mana usaha kita nak teruskan supaya in the end bila kita dah habis menulis, kita tak rasa kecewa, kita tak rasa ditindas, kita tak rasa ditipu. Dan kita lagi seronok untuk kita mengeluarkan hasil-hasil penulisan kita yang akan datang. Okey. Dah penat dah cakap sampai pukul 10.30. So saya buka kepada soalan. Ada siapa-siapa nak tanya soalan lagi? Ada Puan. Assalamualaikum. Puan, dengar tak? Dengar ke Puan? Puan? Assalamualaikum. Dengar ke tak? Assalamualaikum Ada Puan. soalan ke? Assalamualaikum Puan. Saya tak dengar. Boleh kuat sikit tak? Assalamualaikum. Puan. Hello, Assalamualaikum. Saya type lah. Ataupun boleh type dekat meeting Okay. chat. Ada pertanyaan? Okey, Tun Malaysia. Salam Puan, untuk penulis baru bila sebaik boleh mula promo buku jika manuskrip sedang dalam proses? Okey. Cadangan saya ini berdasarkan pengalaman apa yang saya praktikan kan daripada mula dan sebelum saya masuk mahkamah dan selepas saya keluar mahkamah dan saya dapat ilmu tentang hak cipta dan bagaimana cara melindungi. Saya buat macam ni. Saya tak letak lebih untuk memperkenalkan cerita saya tu, saya tak lebih daripada 30 entry untuk satu cerita. Sebelum ni dalam masa proses penulisan lagi lah. Untuk bila saya, kadang-kadang kita penulis ni masa idea tengah banyak tu kita nak share. Kita share hanya adalah satu scene yang menarik yang kita rasa boleh dijadikan orang kata marketing kan, untuk kita tarik followers untuk kita tarik followers atau pembaca atau sesiapa saja di media sosial untuk maklumkan looks kita ada buku baru, kita nak perkenalkan buku baru. Tapi ini dia, sebab ada setengah kelompok pembaca dia follow teaser dulu. Dia follow teaser, dia rasa suka bila kita kata kita nak buka order je. Kita tak payah nak cari tak payah nak cari orang untuk beli sebab dia dah follow kita punya cerita. Sebaik-baiknya sebulan sebelum buku kita diterbitkan,
buku kita nak dicetak Dan biasanya kalau ikut ni saya bagi contoh suah terbit ya. Sebulan sebelum kita buka pre-order, sebulan kita perlu buka pre-order. Tempoh pre-order kita tu 2 minggu, katalah kita buka pre-order kita tu sebulan. Tapi manuskrip kita tu dah siap, 2 minggu proses cetak dan masih dalam tempoh pre-order. Itu kita dah buat sebulan, lepas tu sebelum pre-order tu kita buat promo lagi, kita recycle balik apa yang kita dah upload, teaser yang kita dah upload tu masa kita buka pre-order. Dan bila dah pre-order tu dah habis, buku pun kita dah sampai, kita dah jangan letak teaser baru, kita letak review pula. Jadi sebab tu saya kata saya punya konsep saya teaser tu tak lebih dari 30 teaser. 30 teaser tu tak semesti satu bab panjang. Saya guna ada yang panjang, yang panjang tu biasanya 10 je, macam panjang dalam 200 ke 300 patah perkataan untuk satu teaser panjang. Lepas tu teaser yang serangkap tu saya guna banyak dan saya recycle balik. So itu yang saya kata, setiap buku yang saya nak keluarkan saya tak lebih daripada 30 entry. Mana 30 orang kata content. Termasuklah 30, termasuklah kalau saya nak guna video ke ataupun apa-apa saja kan, atau saya nak letak quote ke, berdasarkan apa quote yang ada dekat dalam cerita tu, ayat yang menarik ataupun inspirasi untuk orang. Sebab saya tak nak ketengahkan semua jalan cerita saya dekat media sosial, tapi saya nak orang tertunggu dan nak beli karya saya. Jadi saya guna konsep yang macam tu. 30 tu tercampur semua. 30 tu masa mula-mula buka, sebelum saya buka pre-order, saya dah up, dah tarik orang. Masa pre-order saya buka, saya recycle balik saya punya teaser tu. Dan bila buku dah sampai, pembaca dah sampai ke tangan pembaca bagi review, saya menggunakan review tu pula untuk saya dapatkan orang untuk beli buku saya. So dengan cara itu saya boleh melindungi konten karya saya daripada saya letak dekat media sosial, dan orang akan baca untuk tahu dekat mana, okey, yang ini dekat mana, jalan ni, cerita ni menarik kan, dekat mana yang kita nak ni, apa lagi kelebihan cerita tu. Okey, itu cara saya lah. Saya rasa yang itu boleh melindungi karya kita, terutamanya idea dan konten apa yang kita tulis dekat dalam kita punya manuskrip ya. Mungkin Tun boleh guna cara macam tu. Okay. Syukri, Assalamualaikum. Jika tulisan kita di media sosial diciplak dan disebarkan di WhatsApp, apa langkah sesuai untuk penulis mengatasi masalah ini? Pengalaman sendiri. Okay. Saya itulah saya kata saya gunakan hashtag kan. Hashtag tu pada saya adalah saya chop benda tu sebagai hak milik kan, hashtag. Sebab tu saya kata kalau macam apa yang saya praktikkan sendiri, setiap saya punya entry saya di media sosial, terutamanya di Facebook, sebab saya lebih selesa gunakan Facebook kan, saya akan hashtag kan. Kalau benda tu saja yang tak ada apa-apa kepada saya punya karya, akan saya letakkan situ diary saya. Saya letak diary KD Laila contoh diary hashtag diary KD Laila. Itu tu maksudnya benda tu adalah free, ataupun kalau saya nak kata itu daripada sudut ilmu, kata saya dah letak, saya kongsikan mungkin daripada apa yang saya baca, apa yang saya belajar, kan, saya letak dekat situ, saya letak kat situ nota penulis atau nota menulis. Ataupun saya punya trademark saya adalah latih to be success. Latih perkataan huruf, B tu besar, sukses kan. Latih to be success.
Jadi bila saya letak macam tu, saya kategorikan saya punya entry saya, dan juga dalam masa yang sama saya protect saya punya entry apa yang saya letak di media sosial tu. Kalau orang nak copy pun dia akan copy semua sekali. Ataupun dekat dalam you punya media, you punya, katalah you dah letak quote kan, ayat you, mungkin dekat tengah-tengah tu you boleh letak kreatif you lah, you nak letak mana, dekat tengah-tengah mungkin you letak perkataan ayat kan, hari ini adalah hari ini saya belajar benda baru, dan hashtag inspired me. Macam saya itu adalah hashtag-hashtag yang saya kategorikan saya punya konten dekat dalam media sosial. Sebab daripada situ saya boleh lindungi secara tak langsung, dan benda tu bila saya Google balik, saya boleh retrieve balik kat mana entry saya pergi. Okay. Itu saya kongsi berdasarkan pengalaman saya. Mungkin itu boleh membantu kawan-kawan untuk menggunakan, untuk kita protect kita punya penulisan ya. Puan, bila sudah identify ada list of potential penerbit untuk buat penilaian yang satu, apa ciri-ciri yang perlu dinilai dan bagaimana nak tahu penerbit itu reliable dan punya track record yang baik? Bagaimana nak identify right flag? Okay, sebelum kita nak hantar manuskrip tu, okay, pertama kita nak tahu rumah penerbitan tu genuine, kita boleh Google je. Kadang-kadang you Google rumah penerbitan tu, you nak tahu berapa banyak karya yang diterbitkan. Dan kadang-kadang bila kita Google, katalah kita Google karya seni ya. Kita guna karya seni sebab saya pun penulis daripada karya seni. Saya guna karya seni. Dan bila saya kata Google karya seni, novel karya seni, saya boleh tahu dekat situ berapa banyak sebulan yang karya seni itu terbitkan novel. Contoh. Kemudian daripada novel-novel tu pula, berapa yang laris di pasaran. Dan sekarang kita boleh tengok genuinely rumah penerbitan tu, sebab setiap rumah penerbitan dia ada Shopee, dia jual online kan. Daripada Shopee tu, setiap tajuk buku tu kan ada kat bawah tu ada berapa banyak terjual kan. Dan kadang-kadang dekat apa ni, shop yang dia punya shop yang dekat Shopee tu, dia tunjuk kat situ buku terlaris, yang popular. So dekat situ you tahu genuine ke tidak rumah penerbitan tu. Okay, itu kita nak tahu genuine ke tidak. Okay, lagi satu kita nak tahu rumah penerbitan tu dia ni pembayar royalty yang bagus ke tidak. Okay. Kat situ susah kita nak pastikan dari segi dia mampu bayar royalty ke tidak. Kecuali bila kita dah tahu rumah penerbitan tu terbit banyak buku, kita dah tahu setiap buku tu siapa penulis dia. Okay. You kena buat homework sikit lah. Kadang-kadang daripada entry penulis yang tu kita boleh tahu, okay, penulis ni hantar lagi dekat rumah penerbitan ni ke tidak. Kalau dia tak hantar lagi, maksudnya ada something yang dari segi pembayaran royalty tu tak telus. Kalau ada isu-isu yang lain yang penulis tu tak nak hantar. So kita boleh nampak kalau penulis akan repeat hantar kepada rumah penerbitan tu, maksudnya rumah penerbitan tu dia menjaga kebajikan penulis. Okay, so red flag tu kita boleh nampak. Dan sebelum penulis baru nak hantar karya dia ke rumah penerbitan, study rumah penerbitan tu dulu. Okay, supaya karya anda tu selari dengan apa yang dia orang perjuangkan. Sebab setiap rumah penerbitan tu dia ada misi-misi yang dia perjuangkan lah kan. Kalau rumah penerbitan A contohnya dia nak yang horror contohnya, tapi you hantar buku cinta, jadi tak sama. Ataupun you tulis karya pop, romance pop, tapi you hantar dekat rumah penerbitan fiksi, tak diterima juga kan, sebab ayat ataupun sifat-sifat buku fiksi tu tak sama dengan sifat-sifat buku romance pop.
Jadi iaitu sebagai penulis yang baru, kita kena baca dulu karya yang diterbitkan oleh rumah penerbitan tu, faham dulu apa yang dia nak, sebab dia orang tak akan bagi tahu apa yang dia nak, dia akan bagi tahu satu general statement saja. Okey, kami mencari manuskrip sekian bla 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 bla, genre ini. Ataupun dia kata karya kanak-kanak, contoh. Tapi bila dia kata situ, kita kena tahu kita ni genre apa. Kita tak boleh nak hantar kepada rumah penerbitan yang membekalkan buku karya kanak-kanak. So, itu mula yang penulis baru kena tahu. Okey? Untuk penulis baru lain, hashtag berkaitan karya, apa yang boleh reach more readers? Yang boleh reach more readers adalah watak yang apa you punya unique selling price dekat karya you, apa yang menarik, uniknya karya you tu. So itu yang you ketengahkan. Tapi you tak boleh ketengahkan semua. Okay, contoh kalau you tulis romance pops dan cerita you adalah drama. So, apa konflik yang message yang you perjuangkan dalam ni kan? Okay. Boleh je you boleh menggunakan apa isu semasa ketika itu. Kan? Macam sekarang ni isu curang tu sangat popular. Kan? Mungkin you boleh letakkan teaser you berdasarkan scene isu curang tu. Okay, daripada situ you boleh dapatkan followers untuk baca dulu teaser you yang macam mana, kan. Daripada situ you boleh naik yang tarik minat orang untuk baca you punya teaser, you punya entry dulu. Bila dah ada orang kata apa ni you dah dapat pull untuk orang ramai dekat entry you, follow cerita you. Walaupun manuskrip you tak siap lagi, itu dah cukup bagus. Sebab bila you keluarkan, sebab you tak boleh nak bagi, dia macam main tarik tali tau. You tak boleh nak bagi semua, tapi you nak orang ikut cerita you, dan bila you dah kata you nak buka pre-order je, order akan masuk menderu-deru. Okay? So you kena tahu apa you punya karya, you punya healing unit price, unique price tu yang sangat istimewa, yang sangat menarik. You sendiri dah tahu. Okay, kalau sekarang ni isu curang, okay, curang yang macam mana? Kan, watak heroin tu kena lagi dramatik, kan, yang you boleh tarik, kan, gunakan emosi pembaca tu untuk you tarik you punya followers you baca, atau orang-orang baru ni baca you punya cerita. Okay, itu salah satu cara. Izzatul Husna, Puan, saya nak tanya tentang cover Swaterbit. Cover novel saya berbayar, saya upah penulis. Tiba-tiba ada seorang hamba Allah ni buat fan art dengan kata inspirasi dengan cover novel saya. Cover yang dia buat adalah untuk suka-suka. Apa pandangan Puan? Soalan yang ni. Okey. Pada saya, boleh je kalau you rasa yang dia gunakan. Okay, satu you kena tahu kenapa dia gunakan cover you tu sebagai buat kata-kata inspirasi. Pertama, mungkin dia suka karya you, dan dia secara tak langsung, bukankah dia promo you punya karya, kan, daripada cover you tu, kan. Dia buat dia punya fan art tu, mungkin dia buat, dia ambil daripada apa-apa yang dia rasa, apa yang dia dapat daripada karya you. Okay. Yang ini pada saya, you sendiri boleh tanya dengan dia sebagai penulis. Komunikasi kita dengan pembaca pun kita kena terapkan. You tak boleh buat okay. Kadang-kadang kita berinteraksi dengan pembaca, dia ada dua cara. Satu secara terbuka, satu secara tertutup. Okay. Dan you gunakan adab kita berkomunikasi, adab kita menyapa pembaca dari sudut yang sangat-sangat santai. Kadang-kadang you boleh kata, okay, kita dah rasa dia tak tag kita pun sebagai penulis asal, kan. Tapi dia up kita punya cover. Lepas tu dia letak situ statement that dia suka. Dan kita boleh je DM kat dia, kan.
DM tepi dekat dia kata, oh terima kasih kerana beli buku saya, harap apa ni terhibur kan. Dan tanya satu soalan. Itu yang saya selalu praktikkan kan dengan saya punya pembaca. Kadang-kadang bila saya dah tengok dia ada entry, dia letak saya punya cover atau dia letak buku, dia snap gambar buku, dia letak dekat sini lah, dekat IG contohnya kan. Tapi dia tak tag saya. Tapi bila saya scroll dekat IG, saya ini dia baca novel saya. Jadi apa yang saya buat, saya screenshot yang itu, saya DM dia. Saya kata terima kasih ini. Kemudian saya tanya satu soalan yang saya rasa sebagai penulis, saya nak tahu apa kekurangan saya. Jadi saya tanya dia, apa pengalaman Puan baca karya saya. Okay. Tapi masa tu sebagai penulis hati kena kental. Kadang-kadang ada yang pembaca yang outspoken. Dia bagi tahu apa kelemahan karya kita. So you kena belajar dekat situ menerima kritikan tu sebab itu one to one kan. You dengan dia tak ada siapa yang tahu. Dia dengan you je yang tahu. Jadi daripada situ you perbaiki. Dan bila dia kata ada kekurangan, kat bawah tu kata minta maaf sebab kita kena minta maaf sebab dia dah bayar duit dia untuk beli karya kita kan. Jadi minta maaf atas kekurangan dan saya cuba perbaiki dalam karya yang akan datang. Kita tak boleh nak perbaiki karya yang dia dah beli tu sebab kos nak mencetak balik kalau kita nak betulkan salah ayat contohnya kan atau typo. Kos tu sangat mahal sebenarnya sebab kita nak tukar plate, nak cetak lagi sekali kan. Kos tu sangat mahal. Jadi apa yang kita boleh buat, kita akui kesilapan kita dan kita kata kita akan perbaiki di karya yang akan datang. Okay. So daripada situ kita dah create satu bonding yang pembaca akan approach kita. Kata, okay, kadang-kadang dia tak up apa-apa, dia dah habis baca. Dia sendiri yang PM kita kata, oh ya ini Hisa, ya ini ada tak betul sikit. Ataupun dia nak klarifikasikan kita punya karya kita ni, betul tak fakta yang kita ni. Dan sekarang kebanyakan readers ni educated. Dia tengok apa yang kita ketengahkan tu kurang berkesan. Dia Google, kemudian dia akan PM tepi kepada penulis. Jadi penulis kena tahu yang dia buat tu dia ada ilmu lah apa yang fakta yang dia ketengahkan. Okay. So untuk yang soalan Izzatul tu saya rasa cara yang lebih mudah dan cara yang lebih beradab adalah UPM tepi dengan hamba Allah tu. Tanyalah dia kenapa yang ini. So you bagi tahu pandangan you, apa yang you rasa. Okay. Tapi apa yang you rasa pun you kena tapislah juga kenapa you rasa tak selesa macam tu. So dia ada adab dalam berkomunikasi dengan pembaca juga. Okey, ada soalan lain tak? Okey. Kalau tak ada, saya rasa apa perkongsian saya malam ni memberi manfaat kepada semua dan kita sama-sama boleh belajar untuk melindungi karya kita dan melindungi diri kita dengan tata cara dan adab yang lebih lebih teratur, lebih sistematik dan lebih berdaya maju. Bukan untuk mengekang kita bebas berkarya, tetapi untuk mempertahankan diri kita dan membuatkan kita rasa apa yang kita buat tu adalah ada batas yang kita boleh kongsi dan ada batas yang kita boleh kekalkan sebagai sesuatu misteri yang hanya boleh pembaca dapat bila dia beli buku kita. So harap yang itu boleh membantu dan kita sama-sama menjayakan industri buku kreatif, kan, karya kreatif di Malaysia. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum Puan, terima kasih.
Puan Naim, selamat malam.